Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani, rakaman khas di Tok Aman Bali Resort di Kuala Besut sempena N01 Pilihan Raya Kecil Kuala Besut, dan saya cukup bertuah pada kali ini saya bersama tiga rakan saya yang selalu bersama kami di Astro Awani, di studio Astro Awani, berbicara tentang isu politik dan sebagainya. Tetapi rakan-rakan kita hari ini berada di Kuala Besut bersama kami di Astro Awani, dan saya tanpa melengah masa lagi mengenalkan Dr. Amir Saifuddin, Dr. Rosmadi dan Dr. Zulkarnain, fellow dari UM-SIDEL. Jadi mungkin Dr. Amir dulu. Dr. Amir orang Kelantan, sempadan dengan Kuala Besut. Jadi apa signifikan bagi N01 PRK kali ini? Kerana pada Pilihan Raya 13 yang lalu, majoriti yang agak besar dimenangi oleh penyandang Allahyarham Dr. Abdul Rahman. Tetapi adakah ini menjadi satu, kata pun, walaupun mungkin kita boleh dah agak keputusan bakalnya, tetapi apa signifikan Pilihan Raya kecil berbanding kata pun Pilihan Raya umum yang lalu? Okey, kalau kita lihat dari segi keputusan majoritinya dalam 2000 lebih pada tahun lepas, dan saya merasakan kawasan ini sendiri adalah merupakan kawasan kubu kuat bagi Barisan Nasional. Dan kita juga harus ingat PAS menang dalam 4 kali pilihan raya, dan kesemua pilihan raya itu dimenangi oleh PAS dalam keadaan yang luar biasa. Maksudnya dari segi isu, dari segi suasana 59, 69, 74 dan 99 itu yang keadaannya yang terakhir 99 keadaannya agak berbeza. Dan kalau kita lihat dalam pilihan raya ke-13 ini sendiri, tidak ada sesuatu yang kita katakan satu faktor yang boleh menyebabkan keputusan pilihan raya ini berubah. Jadi saya merasakan dalam keadaan yang biasa ini akan berlaku satu skor lah, keadaannya sama. Dan signifikannya pula adalah kita harus ingat, walaupun Kuala Besut berada di dalam negeri Terengganu, tetapi dari segi kita katakan dari segi sosioekonominya, dari segi sosio-budayanya, Kuala Besut ini lebih dekat kepada Kelantan. Dari segi dialek percakapan, gaya hidup mereka, kebanyakannya adalah kita katakan masyarakatnya lebih dekat kepada Kelantan. Sanak saudara mereka pun ramai daripada Kelantan. Jadi faktor Kelantan juga memainkan faktor dalam Kuala Besut ini, dan dia agak berbeza dengan suasana di daerah-daerah mengundi di negeri Terengganu yang lain. Dari sudut geografi, Dr. Rosmadi, kalau kajian geografi kita lihat Kuala Besut ni ada kata pun identiti yang tersendiri, sepadan dengan Pasir Putih, dekat dengan pantai, ada pulau. Mungkin Dewan Undangan Negeri ataupun parlimen lain tak ada pulau dan darat, tetapi Kuala Besut ada pulau dan darat. Bagaimana kita membaca kata pun pattern pengundian kawasan sebegini misalnya? Ya, apa yang saya boleh lihat salah satu yang menarik yang seperti yang Dr. Amir katakan tadi dari segi sosiopolitik, tetapi dari segi geopolitiknya kita dapat lihat di kawasan ini ada pulau. Dan begitu juga kita dapat lihat dari segi bentuk dan sempadan berdekatan dengan Kelantan. Ini adalah salah satu faktor-faktor yang dilihat dalam geografi politik. Dan kita juga melihat kepada bentuk dun, kepadatan dan sebagainya. Dan mungkin boleh saya katakan di dalam konteks dun Kuala Besut ini dari segi keluasan tak berapa luas. Ya, agak kecil. Kecil aja, dalam mungkin 20 km ke Jertih dan 20 km balik. Apa yang menjadi utama dalam konteks pergerakan, kempen dan sebagainya harus dilihat kepada kawasan-kawasan tumpuan. Dan dalam konteks Dun Besut ni saya melihat ada dua dipanggil political core areas, kawasan teras politik menjadi tumpuan kempen, iaitu di Pekan Kuala Besut sendiri dan di Jertih. Walaupun Jertih tidak termasuk di dalam Dun Kuala Besut, tetapi dua kawasan ini memainkan peranan Kota Putera dan sebagainya, Kota Putera dan sebagainya sebagai kawasan laluan untuk memasuki Kuala Besut, untuk memasuki kawasan pilihan raya di mana maklumat yang tersebar dan kalau sebagainya. kita melihat kata pun track rekod pilihan raya yang lepas dan sebagainya, termasuk ketika PAS menang dan sebagainya pada yang terakhir 1999. Begitu ketara sekali pola pengundian di kawasan Pekan Kuala Besut dan juga kawasan pesisir pantai termasuk pulau, dan sedikit ke darat atau ke dalam sikit tu ada pola pengundian begitu jelas. Itu mereka yang menyokong Barisan Nasional berada di Pekan dan juga kawasan pesisir pantai dan juga pulau, tetapi PAS menakluki kawasan-kawasan kampung. Jadi agak berbeza daripada pattern nasional PAS dan juga Barisan Nasional tu.
Betul, saya bersetuju. Agak menarik apa yang berlaku di Dun Besut. Kita dapat lihat kalau saya buat dari konteks pemetaan JS, daripada kawasan pesisir pantai terus ke dalam kawasan darat, kita dapat satu trend sokongan di mana menghampiri pantai lebih kepada warisan nasional dan ke dalam kawasan pertanian kepada PAS. Seperti yang dikatakan tadi dari segi sosio politik di kawasan tersebut. Apa yang penting, apa yang terkandung di kawasan pesisir pantai, kita dapat lihat dari segi penduduk kebanyakannya golongan nelayan berbanding di kawasan yang lebih dalam adalah golongan petani. Jadi ada semacam bentuk pemikiran yang berbeza dari segi pekerjaan penduduk. Kita dapat lihat di kawasan pantai nelayan, kebergantungan dia kepada laut, pekerjaan dengan bantuan kerajaan yang diberikan, dan saya difahamkan dari segi bantuan bot, subsidi minyak dan sebagainya. Mungkin itu di antara peranan yang dimainkan merupakan faktor kepada pola. Dr. Zul ingin menambah tentang Kuala Besut. Apa istimewanya Kuala Besut? Terima kasih Haji. Saya cuma ingin menambah daripada apa yang Dr. Amin dan Dr. Rosmadi sebutkan tadi dari sudut profil pengundi di kawasan ini Dan kita berikan perhatian sebab semalam kami sempat pergi ke Pasar Tani Kuala Besut. Agak besar di sini. Besar dan suasananya di situ sangat meriah, sangat ceria, dan kita dapati dalam kempen pada bulan Ramadan dalam konteks pilihan raya kecil di Besut ini masih lagi berjalan sebagaimana biasa. Cuma waktunya tu, kalau sebelum ini kempen kita lihat ceramah tu sebahagian besarnya diadakan pada 11 malam, tapi pada bulan Ramadan ini diadakan pada 11 siang dan seawal pukul 9 pagi Dan kalau kita tengok di Pasar Tani Kuala Besut semalam itu, oleh kerana itu menjadi tumpuan orang ramai termasuk pengundi di kawasan Besut ini sendiri, maka kita dapati parti-parti yang bertanding cuba untuk meraih sokongan dan memberikan penjelasan tentang apa yang mereka perjuangkan itu dengan menggunakan kaedah-kaedah yang simple. Misalnya semalam ada diberikan ceramah, mereka hanya berdiri di atas sebuah truck hailer dan mereka sambil pengunjung datang untuk membeli barangan keperluan, mereka memberikan penjelasan tentang apa yang mereka mahu lakukan di dalam konteks PRK Besut ini Dan secara keseluruhannya juga kita juga cuba untuk kenal pasti mungkin beberapa keperluan dari konteks pembangunan dalam konteks PRK kecil di Besut ini kerana secara keseluruhannya kami berpendapat bahawa politik pembangunan ini sangat relevan di Besut di Kuala Besut ini. Contohnya sebagaimana yang dimaklumkan kepada kami semalam, mereka sangat memerlukan bank ATM machine. Dengan cerita ada dua je bank di sini. BSN dengan Agrobank. Jadi itu tak cukup. Itu merupakan satu keperluan yang saya lihat bukan saja diperlukan oleh pengundi-pengundi di PRK Besut ini, tetapi juga oleh golongan peniaga yang cuba selepas melakukan urus niaga itu, mereka memerlukan tempat untuk menyimpan cash mereka dengan kadar segera. Dan begitu juga kalau golongan pengundi ibu bapa misalnya yang mahu memasukkan jumlah duit tertentu kepada anak yang berada di luar Besut, mereka juga memerlukan cash deposit machine itu. Jadi itu antara contoh yang diketengahkan dan cuba untuk mungkin perlu diambil perhatian oleh parti-parti yang bertanding, dan dalam konteks ini Barisan Nasional yang ada di Kuala Besut ini perlu memberikan perhatian kepada isu pembangunan inilah Dan yang keduanya, kalau kita lihat dari sudut pembangunan ini yang diperlukan misalnya dalam konteks pembangunan pendidikan. Kalau dilihat dalam konteks keseluruhan Parlimen Ketua dengan cerita. Sempat jumpa. Okey Dok, sebelum Dok jelaskan tentang isu pendidikan tu, saya rasa Terengganu ada kelebihan dan juga ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki. Misalnya mereka yang selepas SPM apa yang nak buat, dengan ceritanya mereka tak ada peluang-peluang itu di sini. Jadi kita perlu rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini dari pekarangan Tok Aman Bali Resort di Kuala Besut ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana anda terus bersama saya, Nazri Kahar, dan juga rakan-rakan UMC Del. Mungkin Dr. Zul,
tentang pendidikan tadi. Dengan cerita sempat berjumpa pengetua, guru-guru dan sebagainya. Tetapi orang kata pun peranan guru dan juga kegiatan pendidikan cukup signifikan di kawasan Kuala Besut. Saya lihat sekolah yang banyak, kata pun sekolah menengah pun ada, tetapi mungkin ada isu di sebalik itu. Secara keseluruhannya apa yang dimaklumkan kepada kami tadi, mereka memberikan perhatian kepada hal yang berkaitan kepada komponen penting, iaitu komponen pengundi muda, ya, dan mereka akan berikan perhatian utamanya bila golongan lepasan sekolah di kawasan ini yang hanya tamat setakat tingkatan 5 saja, dan mungkin ada 1-2 sekolah saja yang menawarkan untuk tingkatan 6, tetapi mungkin mereka mencadangkan dan memberikan pandangan bahawa mereka memerlukan banyak lagi latihan, pusat-pusat latihan yang memberikan perhatian kepada aspek kemahiran ini. Dan ini merupakan satu cara bagaimana untuk melonjakkan lagi pembangunan sosioekonomi secara keseluruhannya di kawasan Besut ini, ya. Dan saya dimaklumkan juga bahawa hal-hal yang berkaitan dengan kemahiran ini sebolehnya kalau boleh dibawa masuk ke Parlimen Besut itu secara keseluruhannya, ya. Dan saya fikir memang perkara ini memang telah diberikan perhatian, cuma mungkin memerlukan sedikit masa untuk dilaksanakan, terutamanya bagi golongan lepasan SPM, dan kalau pilihan yang mereka ada ialah mungkin untuk teruskan di tingkatan 6, ataupun mungkin mereka memerlukan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kalau memerlukan hal-hal yang berkaitan dengan kemahiran, misalnya kalau dekat sini kita lihat ada beberapa kilang kayu, sawmill yang ada dekat sini, ya. So mungkin hal-hal yang berkaitan dengan perkayuan itu, ya, ataupun perabot itu yang mungkin industri boleh diberikan perikanan misalnya, perhatian untuk pelancongan dan sebagainya. betul. Okey, Dr. Rosmadi, kita lihat Besut ini sebagai gateway untuk kawasan pelancongan. Dua pulau terhebat di Malaysia berada di sini, Perhentian dan juga Perhentian Kecil. Saya nak kaitkan isu pendidikan. Mungkin untuk mengelakkan, saya rasa antara isu utama di sini adalah penghijrahan anak muda keluar Besut. Dan di sini juga merupakan antara warisan Terengganu yang hebat juga dari sudut cottage industrinya, misalnya tukang ukirnya, tukang kayunya, tukang besinya, pembuat batik, pembuat songket dan sebagainya. Dan warisan ini tidak diwarisi oleh anak-anak mereka, dan mereka tidak berminat untuk mewarisi. Apa akan jadi jika mereka tidak diwarisi oleh kata kemahiran oleh ibu bapa mereka? Dan mungkin mereka-mereka yang lepasan SPM ada peluang untuk menambah ilmu mereka tentang industri pelancongan, misal menjadi guide pelancong yang hebat, berbahasa yang pelbagai selain daripada bahasa Inggeris, pengusaha restoran, pengusaha chalet yang hebat dan sebagainya. Mungkin ini yang dimahukan oleh anak-anak muda di sini, Dr. Rosmadi. Ya, ini yang dalam 2-3 hari kami membuat tinjauan, ya. Kita dapat lihat sebenarnya isu penghijrahan anak muda ni bukan di Besut saja, malah merupakan isu nasional. Tetapi dalam konteks konten, geografi, keadaan fizikal dengan ada kepulauan, saya dapat melihat peluang itu ada. Jadi satu program harus dibangunkan seperti yang Dr. Zul katakan, dari segi pendidikan, ya, keperluan untuk anak muda, peluang belajar lepasan daripada sekolah harus ditingkatkan. Begitu juga dengan apa yang kita katakan program-program untuk kita kata aktiviti ekonomi tempatan, seperti kalau di Pulau Perhentian tu saya lihat banyak yang boleh dilakukan, ya, dengan speedboat, dengan aktiviti snorkeling dan sebagainya. Ini yang penting harus diambil perhatian, khususnya Kerajaan Barisan Nasional, ya, kerana dari segi mekanisme dan pelaksanaan tu saya lihat harus dijalankan supaya tidak berlaku penghijrahan. Tentang itu juga Dr. Amir melihat Besut dekat dengan Terengganu, darahnya cukup berkait rapat antara Kelantan dan juga Terengganu di Besut, khususnya di Kuala Besut, kan. Dan orang Terengganu di Kuala Besut ini dan juga kawasan Kelantan adalah ada DNA usahawan. Saya rasa ramai betul orang berniaga di sepanjang jalan kita di Kuala Besut. Macam-macam benda dia berniaga. Tetapi mungkin dari sudut orang kata pun tapak perniagaan yang tersusun tidak ada, tak banyaklah saya lihat. Mungkin 1-2 yang agak hebat juga. Dari sudut orang kata pun pinjaman dan sebagainya, dan industri-industri hiliran misalnya, perikanan misalnya. Macam-macam dia boleh buat, bukan setakat kopok leko, tetapi kopok leko yang boleh melonjakkan mereka ke peringkat tempatan, global dan sebagainya. Mungkin DNA usahawan orang Kuala Besut itu bagaimana boleh dibangkitkan? Itulah. Saya rasa salah satu antara kegiatan
kegiatan sosioekonomi yang agak ketara di Kuala Besut adalah industri yang berasaskan kepada perikanan itu dia, seperti yang Saudara Nazri sebutkan tadi kan. Jadi sepatutnya mana-mana parti politik, parti pemerintah harus memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan sosioekonomi. Dan kita juga harus ingat, Kuala Besut ini boleh dikategorikan sebagai kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar yang mempunyai, kita katakan, banyak dari segi ciri-ciri sosioekonomi. Itu untuk yang industri berasaskan kepada perikanan, kita boleh beri tumpuan juga. Tapi kita juga harus lihat kepada industri-industri lain yang berasaskan kepada keadaan sosioekonomi, pertanian itu, termasuk juga dengan strategi yang harus digunakan oleh ahli politik untuk memenangi, kita katakan nak memenangi hati pengundi-pengundi. Jadi bagi penduduk yang bercirikan demikian, pertanian sara diri harus diberi tumpuan. Kita juga harus ingat kepada penduduk-penduduk yang mempunyai ciri-ciri yang lain, umpamanya pegawai-pegawai kerajaan bagaimana, guru bagaimana. Dan kami diberitahu bahawa di Kuala Besut ini terdapat sekitar 600 orang pengundi guru yang dikatakan bakal menyumbangkan kemenangan kepada mana-mana parti. Itu yang harus diberi perhatian. Jadi pihak pemerintah sendiri juga harus mengambil kira keperluan guru, apa masalah mereka, kita katakan bagaimana nak meningkatkan sokongan kepada mereka, begitu juga. Dan kalau kita lihat dari segi UPU sekalipun, dalam 8 UPU yang ada tu kebanyakannya memihak kepada BN, tapi terdapat beberapa UPU umpamanya Bukit Puteri yang memihak kepada PAS. Jadi harus diberi perhatian mengapa mereka ini memihak kepada PAS. Daripada kajian kami, temubual kami mengatakan di situ terdapat satu kawasan pondok yang merupakan, kita katakan, memberi penyumbang besar kepada kemenangan PAS di setiap UPU tadi. Ini perkara yang harus diberi perhatian oleh parti-parti politik, strategi bagaimana mereka nak menang dalam pilihan ini dan dalam pilihan yang akan datang. Kalau kita dah berkunjung di Kuala Besut ini, tak kena Maggi ketam. Di mata-mata ceruk Kuala Besut, Maggi ketam adalah satu menu wajib perlu dirasai oleh semua pengunjung. Tetapi mungkin bagaimana nak melonjakkan bukan hanya Maggi ketam, banyak lain ketam-ketam lain atau perkara lain yang boleh kita tingkatkan di Kuala Besut. Kita rehat sebentar. Okey, kembali dalam agenda awal ni, N01 Pilihan Raya Kecil Kuala Besut, dan kita bersama dengan Barisan Penyelidik UMCDL, pendekatan ataupun kempen. Saya rasa inilah masanya parti politik lebih ke hadapan sepatutnya, kerana kita sudah banyak melalui pilihan kecil, pilihan umum dan sebagainya. Tetapi apabila ada pilihan kecil, isu pembangunan diangkat semula, penambahbaikan pembangunan berterusan, agak agresif sepanjang 2 minggu ini. Tetapi kawasan ini akan tinggal seperti sedia kala apabila habis pilihan raya, dan ramai lagi kelompok miskin dan sebagainya. Jadi mungkin Dr. Zul, kawasan-kawasan sebegini misalnya, kawasan pesisir pantai, punca pendapatan agak kecil, perikanan kecil-kecilan, nelayan kecil-kecilan, usahawan kecil-kecilan, petani kecil-kecilan, tetapi mereka tidak mampu keluar daripada kemiskinan yang tegar ini. Bagaimana ini? Sebagaimana yang dimaklumkan pada peringkat awal tadi, bahawa Kuala Besut ini secara keseluruhannya boleh dikategorikan sebagai kawasan luar bandar, ya. Dan hal yang berkaitan dengan pertanian, termasuklah perikanan dan peternakan, itu perlu diberikan perhatian. Dan dalam hal ini program-program yang dirangka untuk kumpulan peniaga kecil, lepasan SPM untuk wanita, untuk ibu tunggal, yang sesuai dengan keperluan golongan ini perlu dirangka. Dan apa yang penting, program-program yang dirangka ini tidak terhenti setakat kempen pilihan raya ini. Sebaliknya, program-program ini ada kesinambungan dan diteruskan. Dan saya juga sedar bahawa secara keseluruhan ini merupakan pilihan raya kecil yang pertama selepas PRU yang ke-13 baru ini. Jadi memori keperluan dan kehendak masyarakat tempatan itu masih lagi fresh, masih lagi segar, dan perlu ditunaikan dan diberikan perhatian, dan ada kesinambungan dan bukan bermusim. Dr. Rosmadi. Ya, mungkin boleh saya katakan kepada parti-parti politik lah. Kempen ini bukan hanya sekadar berpolitik saja, tetapi lebih ke arah menyelesaikan masalah. Jadi kehendak dan kemahuan pengundi, penduduk tempatan harus diambil kira. Apa masalah
sebenar mereka supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sedia ada. Tidak ada yang seperti yang dikatakan tadi, bila habis pilihan raya tidak ada apa lagi yang diperbahaskan ataupun yang hendak diperjuangkan di sini. Jadi saya berharap supaya kempen-kempen itu lebih kepada menyelesaikan masalah. Dan lagi satu, dalam konteks kawasan Dun Besut ni sendiri, saya lihat mungkin dari segi strategi parti tumpuannya lebih kepada kawasan-kawasan yang ramai orang. Kerana kawasan pun tak besar. Saya melihat kepada parti yang punya jentera yang agresif, yang dapat menyentuh atau menyantuni semua pengundi untuk meraih sokongan dalam konteks pilihan raya kecil di Besut. Dan pendekatan juga Dr. Amir melihat kata pun menggunakan jentera besar Kuala Besut sepadan dengan Kelantan negeri yang diperintah oleh PAS dan sebagainya, pastinya dibanjiri oleh petugas-petugas PAS dari Kelantan untuk menolong mereka di Kuala Besut. Begitu juga calon, saya rasa kedua-dua parti menampilkan calon yang benar-benar baik kali ini berbanding dengan pilihan kecil sebelum ini. Masing-masing meletakkan kewibawaan calon untuk menang itu pada peringkat yang paling tinggi, dan akhirnya dua calon ini diletakkan Cik Long dan juga Tengku Zaihan. Dan sudah begitu juga, dan tetapi saya rasa unsur konservatif ataupun unsur tradisional itu tidak boleh dielakkan. Berbanding kalau kita bercerita tentang PRU13, penggunaan media sosial, pendekatan media dalam talian begitu hebat. Tetapi saya rasa di sini mungkin tidak begitu ketara, lebih kepada bersemuka, berjumpa, bersalam di pasar Ramadan, di pasar Minggu, pasar Tani, ke kampung-kampung. Saya rasa itu paling aula lah, paling pertama sekali. Mungkin Dr. Amir. Saya nampak disebabkan Besut ni sedikit sebanyak, atau bukan sedikit sebanyak, kita kata banyak dipengaruhi oleh Kelantan. Jadi dari segi ahli politik ataupun calon yang nak bertanding tadi, lebih dilihat sebagai calon yang berkhidmat, bukan semata-mata kita katakan ahli politik. Sebab itu kebanyakan kita katakan di Kelantan sendiri, mereka tidak mementingkan dari segi kelayakan, status tak penting. Yang mereka pentinglah siapa yang boleh buat kerja. Siapa yang boleh buat kerja, siapa yang boleh serve kepada rakyat itu sendiri. Itu berada di depan mata mereka, kalau boleh 24 jam lah. 24 jam. Kerana di Kelantan ni cara pembawaan politik dia agak berbeza dengan di tempat-tempat lain. Pembawaannya lebih kepada mesra rakyat, katakan bagaimana mereka boleh masuk dalam masyarakat. Sebab itu kalau kita lihat ahli politik di Kelantan sendiri, cara pembawaan mereka ni agak berlainan. Sebab itu dalam pilihan raya Manik Urai umpamanya dulu kan, yang menang di Manik Urai, calon PAS yang menang di Manik Urai itu adalah seorang calon yang dekat kepada masyarakat, tidak mempunyai, kita katakan tidak dari segi status tu tidak begitu tinggi, tapi itu diterima. Dan di Kuala Besut juga itu diterima. Sebab itulah saya nampak calon PAS itu, PAS menampilkan calon yang sedemikian. Kerana calon ini lebih mudah diterima oleh masyarakat, lebih dekat di hati masyarakat, dan mereka nak orang macam ni. Bukan calon yang kita katakan yang hanya hebat dari segi penampilan dia tetapi tidak berkhidmat kepada rakyat. Dan itu menepatilah kita katakan sebagai ciri-ciri calon di sebelah negeri yang majoriti Melayu dan di kawasan luar bandar itu sendiri. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Agenda Awal ini. InsyaAllah terus bersama kami, setia bersama kami. Liputan terkini tentang PRK N01 Kuala Besut akan diberikan oleh rakan-rakan kami melalui Buletin Awani, program Bola Bicara dan sebagainya, dan juga melalui astroawani.com. Dan jangan lupa bersama kami terus mendapatkan keadaan terkini di PRK N01 Kuala Besut. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.